Okey, dan kemudian ada satu lagi perkara yang saya nak bincangkan, Datuk. Mungkin benda ni dah agak lama juga sebab baru-baru ni kita ada banyak uh, program-program reality TV untuk melahirkan pendakwah-pendakwah ataupun duat. Ada banyak program-program kebelakangan ini dan banyak di kalangan pendakwah-pendakwah ni pula ada banyak isu-isu kontroversi yang berlaku. Pelbagai isu kontroversi kebelakangan ini seorang demi seorang, termasuk dengan orang, kadang-kadang netizen pun lebih membincangkan isu-isu, termasuk juga isu rumah tangga mereka pun orang nak ambil tahu juga, jadi kontroversi dan sebagainya. Apa pandangan Datuk tentang program-program sebegini dan juga tentang pendakwah-pendakwah ataupun duat yang lahir daripada program reality TV ini? Saya pun pernah jadi hakim ke satu program. Cuma saya ingin ingatkan diri saya sendirilah. Kalau boleh berkongsi dengan orang lain juga. Pentas dakwah ni sebenarnya dia bukan pentas cari makan, selebriti, orang nak glamour. Kemudian ia satu kehidupan yang berprestij kerana dikenali. Dia sebenarnya bukan itu. Untuk kita melahirkan bagaimana cara awak nak berlakon di hadapan orang, bila ceramah macam mana cara nak menangis, macam mana cara untuk belajar cara fannul khitabah, Arab kata kan, seni di dalam berbicara, public speaking, ucapan awam, boleh lah. Tapi agama bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ia datang kerana dakwah ni kerja Nabi. Ramai orang rasa jadi pendakwah lah nanti dapat duit banyak. Ada orang rasa lah nanti dapat duit banyak dan orang jemput, boleh kenal orang besar, boleh kenal artis, boleh jual produk. Saya rasa mungkin kita tersasul dalam hal ini. Itu bukan. Dakwah adalah kerja yang payah. Memasuki medan dakwah berarti memasuki medan cabaran. Apabila kita berfikir dakwah untuk perkara tadi, mendapat segala keistimewaan itu, kita akan bercakap apa yang boleh menyebabkan orang ketawa, orang suka, dan kita akan menyembunyikan yang benar. Kerana mungkin sebahagian kita kata, oh ini strategi. Tapi kebanyakan mereka bukan strategi. Menjaga poket sendiri. Kerana jangan menjaga pendapatan sendiri. Dakwah kerja Nabi Muhammad SAW. Allah sebut tentang orang-orang munafiqun yang tak mau mengikut Nabi. Lau kana aradan qariban wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat alaihim syuqqah. Tentang perjuangan dalam surah At-Taubah. Jikalaulah apa yang engkau seru itu dekat dan perjalanannya itu sederhana, nescaya mereka mengikutmu. Tetapi ia jauh dan di atasnya penuh dengan berbagai kesukaran. Itulah dakwah. Itulah dakwah. Ia sukar. Kita akan merasai dalam dakwah ini keperitan, kecaman orang, permusuhan orang. Sebab itu adanya bab qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kenapa bangun? Nabi bangun kerana kesukaran menghadapi inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Kami akan mencampakkan kepadamu perkataan yang berat. Quran bebanan yang berat. Sunnah benar yang berat. Orang akan memusuhi kita. Orang akan menuduh kita yang berbagai-bagai. Ada yang tak ada orang akan kata pada kita. Apa yang orang tak tuduh bagi pendakwah? Kan? Kita di rumah saya ni dekat kereta api. Ini di antara senario yang bagus sebenarnya. Setiap kali kalau saya datang, sebentar Datuk, setiap kali saya datang ke rumah Datuk Mufti kita ni, sebab dah malam dia tak berapa nampak sangat. Kalau waktu petang dengan matahari terbenamnya, dengan bila kereta api lalu, sungguh indah. Sebenarnya negeri Perlis ni sangat cantik dengan tropikalnya. So orang-orang lain bila habis PKP sepatutnya anda datang melawat negeri Perlis, insya-Allah. Perlis ni rumah saya lah hutan. Okay. Balik pada kita cerita tadi kan. Oleh kerana
dakwah ini adalah satu perkara yang kerja para anbiya, kerja para nabi. Dia datang dengan pakej bebanan. Ada kebencian, ada kemarahan, ada fitnah, ada ancaman. Saya satu orang yang malulah nak mengaku sebagai pendakwah. Tapi mencuba-cuba, saya dapat merasai besarnya tempias hal itu. Sehingga saya rasa Dengan cabarannya, cabarannya. Walaupun kadang-kadang orang tengok ada jawatan dan semua, tapi ia tidak semudah itu. Benar. Saya tidak berada pada kedudukan ini dengan mula-mula dakwah terus duduk dalam kedudukan ini. Saya rasa sedikit sebanyak lah dalam semua peringkat yang saya rasa. Tapi itu pun tak beranilah saya mengaku saya pendakwah seperti mana Nabi ataupun para sahabat ataupun para duat yang besar ataupun sahabat-sahabat. Hanya satu orang yang mencuba-cuba untuk menjadi pendakwah. Itu pun saya rasa besarnya tempias kepada hal ini. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut tentang ciri orang yang berjuang itu, kan, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Wahai orang-orang yang beriman, sesiapa yang berpaling di kalangan kamu daripada agamanya, ada orang tak ikut agama, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan bawa satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah sayang mereka, mereka sayang Allah. Adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Rendah diri dengan orang mukmin, tunjukkan haibah daripada musuh-musuh Allah. Berjuang pada jalan Allah dan tidak takut celaan orang yang mencela. Maksudnya, you kena prepare yourself. Bila you masuk dalam dakwah ni, you mesti kena celah. Ini adalah dakwah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala apabila cerita tentang siapakah orang yang beriman yang sebenar. Bukan orang sebenar beriman pakai kopiah, tak serban, kemudian masya-Allah subhanallah alhamdulillah. Tak apalah zikir, tapi Allah kata innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang yang beriman itu ialah orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ada sebarang syak. Dia berjuang pada jalan Allah dengan harta dan nyawanya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka itu orang yang cakap benar. Kita ni tak tahu cakap benar ke tak. Sejak mana kita berjuang? Ramai orang pergi ke medan dakwah kerana nak dapat duit. Allah kata pergi ke medan dakwah kerana mengorbankan harta dan nyawa. Mengorbankan, pengorbanan. Ramai orang kata, dah terkenal, Facebook banyak orang ikut. Selalu orang kata saya tak mau iklan apa-apa produk. Tapi saya bukanlah pendakwah yang berhebat ataupun yang boleh mendakwa diri sebagai pendakwah. Tapi dalam percubaan sini, mencubalah saya ni supaya memisahkan diri daripada sebarang kepentingan ini, supaya taklah kerana nak jual barang produk agama ke apa kan. Tapi ini adalah realiti. Sebab itu Allah kata minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di kalangan orang-orang mukmin ada mereka lelaki-lelaki yang benar janji mereka dengan Allah. Faminhum man qada nahbahu, sebahagian mereka telah mati kerana menunaikan janji itu. Wa minhum man yantazir, di kalangan mereka masih menunggu untuk menunaikan janji itu. Wa ma baddaluhu tabdila, mereka tidak akan menukar janji mereka. Janjinya di medan dakwah, duduk di medan dakwah, hidup ini untuk dakwah. Kan saya tadi tengok ada orang tunjuk gambar Zakir naik. Yalah, mungkin kita ada perkara kita setuju, tak setuju, itu soal lain. Tapi bagaimana satu orang yang daripada mudanya, gambar Zakir naik masa muda, dengan cermin mata dia besar. Sehingga sekarang rambutnya sudah putih. Daripada masyhur di negerinya, terbuang berada di negeri orang, berada di negeri kita. Dan begitulah pendakwah. Kadang-kadang saya, tak apalah orang kata, entah ni banyak orang kecam entah ni. Saya salah. Mungkin ijtihad saya kurang tepat. Tapi saya rasa nak dakwah satu benda yang orang tak kecam. Nak masyhur supaya baju saya orang boleh jual.
Saya ingat itu bukan tabiat dia. Bukan tabiat Allah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, apabila dia melihat ada orang yang enggan membayar zakat dan dia sebagai khalifah ketika itu. Saya selalu ulangi ucapan itu. Kata Abu Bakar, dalam meneruskan niatnya memerangi ataupun menghadapi golongan penentang, ayan kusuddin wa ana hayy. Adakah agama menjadi lemah, kurang, sedangkan aku masih hidup? Kata Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi, itulah yang patut ditulis oleh semua para pejuang dakwah. Kita semua, di dinding rumah kita, dalam ingatan kita. Adakah agama menjadi lemah, sedangkan aku masih hidup? Maka berdiri kita dengan agama. Kita akan membayar harganya. Kecam. Normal. Orang kata sebahagian daripada ugut. Biasa. Tak pun, alhamdulillah tak pernah cedera lagi kita ni. Sahabat cedera. Ada sahabat yang putus tangan. Orang semulia Bilal diseksa. Siapa kita dibandingkan Nabi SAW? Quran kata apa? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Adakah kamu rasa kamu boleh masuk syurga sedangkan belum datang kepadamu ujian seperti mana yang telah terkena orang-orang sebelum daripada kamu, sehingga keimanan mereka itu digoncang. Wazulzilu, digoncang hatta yaqula rasul, sehingga Rasul berkata walladzina amanu ma'ahu, dan orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, bila Tuhan nak tolong kita. Ala inna nasrullahi qarib, kata pertolongan Allah dekat. Sehingga di dalam dakwah kadang-kala dengan pengalaman yang tipis, saya tidaklah nak klaim apa-apa kerana saya pun mungkin ijtihad saya betul ataupun salah, tapi kita kadang-kadang terfikir seketika, beginikah aku sehingga kesudahnya ketika gelombang cabaran itu besar. Hari ini mungkin saudara Zambi Zuhad tengok saya duduk di hutan ni, ada kursi elok. Bukanlah saya rasa, saya bukanlah contohlah dakwah, tapi saya pun merasa iya. Beratnya. Kadang-kadang bila bersendirian fikir, mudah-mudahan Allah hantar ramai orang untuk menolong kita di dalam dakwah. Tapi alhamdulillah kebelakangan ni banyak juga Allah menolong hal-hal dakwah ini. Tapi orang lain juga berdakwah pada medan masing-masing. Semua orang ada sumbangan mereka. Mungkin setiap orang ada sumbangan, ada ijtihadnya, ada salah dan betulnya. Demikian jugalah kita semua. Tapi itulah dakwah. Ia bukan pergi berlakon macam nak jadi pendakwah untuk tahu berdiri di mikrofon supaya orang tertarik, maka bayaran tinggi sikit, mendapat jemputan yang ni, okey boleh duduk dengan VIP, dah lama terkenal, followers banyak di Facebook, boleh buat produk sendiri. Itulah entertainment world. Ialah dunia hiburan. Ia bukan dunia dakwah. Hal itu mungkin saya pernah berlaku ke, saudara Zamri pernah terlibat. Jika macam tu kita terjadi, mungkin kita kena semak semula apa itu pendakwah. Kadang-kadang dengan mudah da'i fulan kan. Gelaran si da'i. Saya rasa macam tak tahulah, mungkin mereka layak, tapi kalau ustaz ni pendakwah, saya pun rasa macam saya tak kata saya berdakwah. Saya merasa saya satu orang yang cuba-cuba nak berdakwah. Cuba-cuba nak berdakwah. Kalau Datuk Mufti pun rasa begitu, apatah lagi orang-orang seperti saya. Tak, saya mungkin itu betul. Title ustaz pun kami tak ada. Kita mencubalah kan. Ya, benar ya. Untuk orang panggil itu satu hal lah. Tapi untuk claim saya lah, kerana dakwah ni lah kerja Nabi. Saya buat kerja Nabi tu. Memang kita nak buat kerja Nabi. Tapi bila kita buat kerja Nabi, banyak persoalan yang timbul. Keikhlasan kita, cara kita, hikmah kita, uslub yang kita sampaikan. Tidur kita banyak mana mengingati kerja Nabi, bangun kita banyak mana, susah hati kita banyak mana. Kan? Jadi ini semua tidaklah sama seperti
program reality itu. Yang mana saya bukan kata mereka semua salah, tak. Bagus, mereka telah diberikan pendedahan untuk macam mana nak bagus dalam pengucapan awam. Tapi dua awam bukan lakonan. Ya, Reality. Ya. Reality daripada- ianya tentang memberi, bukan tentang menerima. Ya. Alhamdulillah. Tak salah kalau Allah akhirnya bagi pada kita kurniaan orang bila kita dakwah ramai tok guru jadi tok syekh. Orang sayang kat kita, ada orang bagi ramai kawan. Hari ni Zamri pun belanja saya makan. So itu tak apalah. Tapi saya tak berdakwah kerana nak suruh orang belanja saya makan. Itu bukan matlamat kita. Itu Betul. mungkin hadiah Tuhan kadang-kadang kepada kita yang mana dhaif iman ini untuk kita seronok sikitlah. Ya. Seperti para sahabat yang waktu mereka pergi berjuang Ya. dan bila habis perang diorang dapat Harta rampasan perang. Tapi mereka tidak berperang untuk harta rampasan perang. Yes, betul. Ke perang untuk lillahi wa rasulih.